Ia sedikit membahayakan orang yang di sebelah anda jika anda overly excited, terlalu seronok, menjerit-jerit, terlalu suka, terlalu gembira dengan berita yang anda dapat ataupun destinasi yang anda ceritakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua. Dan hari ini cuaca agak sedikit mendung dan saya harapkan agar cuacanya terus begini supaya kita sentiasa berasa sedikit dingin dan senang untuk ke mana-mana. Pada minggu yang lalu, saya ada bercerita 3 perkara yang jangan ataupun tidak boleh dilakukan sewaktu berada di meja makan. Pada minggu ini, saya menyambung lagi sedikit perkara-perkara asas yang tak boleh dilakukan. Saya rasa 1 atau 2 minggu lagi pun akan menyentuh topik yang sama. Kenapa saya menyentuh topik yang sama berkali-kali pada setiap minggu selama lebih 2-3 minggu ini? Jawapannya ialah kerana saya beranggapan bahawa topik-topik ini adalah sangat-sangat mustahak kepada anda semua, terutamanya kepada anda yang berada di dalam lingkungan umur lewat 20-an, awal 30-an dan mungkin di awal 40-an, kerana anda semua akan mendapat peluang ataupun jika bernasib baik akan dijemput untuk menghadiri majlis-majlis yang hebat sebegini. Anda boleh saja pergi ke mana-mana YouTube ataupun menonton daripada sesiapa sahaja, tetapi situasi ataupun latar belakang lokasi dan budaya dan bahasa dan sebagainya mungkin sedikit tidak berapa sesuai dengan apa yang anda akan harungi pada jemputan itu nanti. Maka dengan itu, saya terpanggil untuk membuat video ini di dalam bahasa Malaysia supaya ia lebih mudah difahami dan juga senang diadaptasikan. Okey, untuk permulaannya pada hari ini, ada satu perkara yang anda harus pastikan anda tidak lakukan apabila berada di majlis-majlis formal seperti itu, ya. Perkara ini sering berlaku apabila kita berada di rumah, apabila kita makan di warung-warung tepi jalan ataupun di restoran-restoran freestanding yang banyak terdapat di negara kita. Kita anggap perbuatan tersebut adalah biasa, terutama sekali apabila kita bersama dengan rakan-rakan sekerja ataupun rakan-rakan sepermainan. Nah, apakah perkara tersebut? Perkara tersebut ialah berbual sewaktu mulut anda penuh dengan makanan, ya. So anda pun dah boleh faham apa yang cuba saya sampaikan. Apabila anda menyuapkan makanan ke dalam mulut, tolonglah pastikan yang anda kunyah sehingga habis dan telan. Sebab itu saya katakan dulu, apabila anda memotong bahagian makanan anda, potonglah mengikut bite size. Bite size ialah ukuran sekali makan. Bila anda makan makanan yang anda potong sebesar bite size tersebut, ia selalunya lebih kecil dan lebih mudah untuk dikunyah dan ditelan. So setelah itu, barulah anda berbual dengan rakan anda. Okey, jangan lupa, ya. Itu yang pertama untuk video kali ini. Perkara yang kedua, apa yang anda perlu lakukan ataupun apa yang tidak boleh anda lakukan. Anda tidak boleh berbual dengan cutleries masih lagi di tangan anda. Sebagai contohnya, saya sebagai right hand person memegang pisau di tangan kanan dan memegang garpu di tangan kiri. Sedang saya berbual dengan pasangan saya ataupun orang yang berhadapan dengan saya yang bertanyakan direction
untuk ke sesuatu destinasi, saya menggunakan tangan kanan yang masih memegang pisau untuk menunjukkan arah. Ini jika bukan sesuatu yang melucukan, adalah sesuatu yang membahayakan. Jadi, anda tidak boleh menggunakan ataupun bercakap sewaktu tangan masih lagi memegang cutleries. Jika anda hendak jangan menggunakan tangan untuk menunjukkan arah ataupun bercakap-cakap dengan rakan anda sewaktu anda berbual di meja makan. Ya. Don't show the knife or the fork to show directions to where your friend or you are supposed to go. Perkara ini dilarang. Dalam satu lagi keadaan, ia sedikit membahayakan orang yang di sebelah anda jika anda overly excited, terlalu seronok, menjerit-jerit, terlalu suka, terlalu gembira dengan berita yang anda dapat ataupun destinasi yang anda ceritakan hingga tercocok mata orang di sebelah. So, jika boleh, jauhkan ataupun letakkan dulu cutleries anda dan kemudian berbuallah. Okey? Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang ingin saya tegaskan di sini ialah anda janganlah lambat untuk menghadiri majlis-majlis yang rasmi sebegini. Ya. Ini tidak bermaksud saya kata boleh untuk anda lambat pada reception yang lain. Tidak. Setiap perjumpaan ataupun pertemuan yang telah diatur, anda haruslah datang seawal mungkin. Seawal mungkin tidak bermaksud 1 jam atau 2 jam sebelum. Ya. Seawal mungkin bermaksud 5 minit sebelum. Lebih baik 10 minit sebelum. Anda mungkin terfikir, dulu saya berkata 45 minit sebelum. Tetapi sekarang saya cakap 5 minit sahaja. So which is which? Okey. Ia bergantung kepada situasi. Situasi pertama dulu. 45 minit pertama. Itu adalah kerana anda menghadiri majlis rasmi yang anda jangkakan bahawa akan berlaku sedikit traffic jam ataupun orang terlalu ramai dan destinasi tersebut ataupun lokasi tersebut adalah destinasi atau lokasi tumpuan. So therefore, you have to be much earlier. Untuk majlis ini yang saya kata 5 minit ataupun 10 minit, anda telah pun berada di lokasi tersebut. Jadi, berada di foyer 5 minit atau 10 minit lebih awal adalah yang terbaik untuk anda. Maksudnya, 5 minit dan 10 minit di foyer itu, anda telah pun cek table anda telah tahu di mana meja anda, lokasi yang akan anda duduk. Dan 5 minit ataupun 10 minit itu hanyalah berada di luar dewan dan menunggu masa untuk dipanggil masuk. So therefore, you are not going to be late for that particular event. So tolong pastikan ya. Tentang lateness ni, saya agak very particular ya dengan kedatangan yang lambat ini. For example, if you are supposed to meet someone at a certain time of the day, so be there slightly earlier, like I mentioned earlier, 5 or 10 minutes sebelum pertemuan tersebut. Ini adalah supaya anda tidak tergopoh-gapah ataupun tidak mencari alasan yang tak menasabah. Satu alasan yang saya cukup tak suka dengar ialah berkenaan dengan traffic jam. Dulu ada juga rakan-rakan kerja saya yang datang apabila saya dah mulakan briefing. Mereka baru datang ke tempat briefing dan apabila saya tanya, mereka memberi jawapan, traffic jam lah bos, traffic jam lah, itulah, inilah. Jawapan saya kepada mereka adalah sangat-sangat simple. Saya beritahu kepada staf saya bahawa Kuala Lumpur dah rasa traffic jam selama 20 tahun. Jadi, tidak ada alasan untuk anda datang lambat
kerana anda dah tahu setiap hari bakal ada traffic jam. So my point here is plan ahead. Right? So itu saja untuk kali ini. Minggu ini videonya sedikit pendek, hanya 10 minit, dan saya ingin mengambil masa ini yang sedikit ini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada anda. Selamat maju jaya kepada Langkawi yang telah membuka pintunya kepada pelancong, dan at the same time kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.